Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Yang berusaha, tuan guru besar kita, yang Ustaz hormati, barisan fikir, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah dan anak murid yang Ustaz kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya Ustaz pun tak bersedia sangat. Okey, tak apa, kita santai-santai je. Hari ni, ala kulli hal, syahrul Ramadan. Syahrun diambil pada kalimah syahara, iaitu mashtahara, yang telah nampak, yang telah jelas, yang telah kelihatan, ataupun yang kamu biasa dengar iaitu masyhur. Biasa dengar tak masyhur? Jadi syahrun diambil pada kalimah mashtahara ataupun masyhur, dah terkenal dah tersohor dah. Waktu ni adalah Ramadan. Apa tu Ramadan? Ramadan diambil daripada kalimah ramad. Ra, min, dad, bermaksud panas, terik, bahang dan membakar. Seolah-olah, apa dia? Seolah-olah pada bulan ini adanya isyarat daripada Tuhan bahawa dengan datangnya bulan ini, moga-moga semua dosa-dosa kita mencair, terbakar dan dihapuskan semuanya sekali. Ustaz dah beritahu itu minggu lepas, hari itu kita perjumpaan kita, bahawa Allah mengampunkan semua hamba-hambanya. Allazi la yasyriku billah, yang tidak mensyiriki Allah. Apa tu syirik? Syirik bukan bermaksud kamu sembah pokok, kamu sembah batu, kamu berdamping dengan syaitan. Ya, itu syirik yang paling dahsyat. Yang paling dahsyat. Tetapi syirik yang Nabi bimbangkan, bahkan Nabi lebih bimbangkan syirik daripada Dajjal ke atas umatnya. Ataupun dalam hadis lain Nabi katakan bahawa syirik itu seperti semut hitam berada di atas batu yang hitam dan berada di dalam kegelapan malam. Dan apa tu syirik sebenarnya? Syirik yang paling Nabi takut kepada kita, iaitu syirik kita berani mencabar Tuhan. Sebab Allah tu ada sifat-sifat khas dia. Ada apa dia? Sifat-sifat khas dia dan ada hak-hak khas dia. Contoh, hanya Allah saja yang mengampun. Tiba-tiba ada orang kata, saya boleh ampun dosa awak. Ataupun Allah saja yang memberi rezeki. Tetapi awak kata, saya pun jangan risau, saya ataupun saya takut nak tinggal benda pekerjaan haram ni. Nanti siapa nak beri makan? Itu tandanya awak telah syirik pada Allah. Ataupun saya tahu apa yang berlaku esok. Tak apa, esok kita pergi. Itu pun adalah syirik. Sebab apa? Tuhan katakan bahawa aku sahaja yang tahu apa yang akan berlaku esok. Tiba-tiba orang kata, jom kita pergi esok. Jangan risau, aku ada. Itulah syirik. Dalam hadis Nabi, sesiapa yang diampunkan semua hamba-hamba yang tidak melakukan syirik kepada Allah, melainkan ma bainahu wa baina akhihi syahna, di antara dia dan juga saudara dia ada permusuhan. Maka malaikat akan katakan, intazir, tunggu dulu sehingga mereka apa dia? Berbuat baik. Jadi hati-hati. Sebab di bulan inilah pintu rahmat Allah dan pintu pengampunan Allah yang paling luas terbuka. Okey, kita dah sebut itu bahawa pada bulan Ramadan neraka ditutup dan syurga dibuka. Kalau sebelum ini pintu syurga ditutup, bermaksud nak masuk syurga sangat susah. Terpaksa kita kena ketuk-ketuk pintu, merayu-rayu dan sebagainya. Tetapi pada bulan ini, sebulan penuh, pintu syurga dibuka dan juga pintu neraka ditutup. Padahal kita tak mati lagi kan? Kita mati ke? Dah apa gunanya Tuhan buka pintu neraka? Tuhan tutup pintu neraka dan buka pintu syurga? Seolah-olah Tuhan nak pada bulan ini kita semua didaftarkan ke dalam syurga Tuhan. Tak ada dah siapa yang nama dia berada dalam
neraka. Tapi alangkah malangnya pada bulan ini juga kamu mengetuk-ngetuk pintu nak masuk. Baik. Dan walaupun pada asalnya bulan Ramadan ini memang orang Arab jahiliyah dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka akan meletakkan bulan yang ke-9 pada bulan panas. Supaya apa? Supaya 4 bulan yang akan datang, iaitu bulan haji jatuh pada bulan sejuk ataupun pada musim sejuk. Itu asalnya Syahrul Ramadan. Mereka akan jadikan hilal supaya bulan yang ke-9 jatuh pada bulan panas, iaitu bulan Ramadan. Dan bulan 9 bulan ni lah. Supaya apa? Sebab apa? Sebab orang Arab jahiliyah dulu, mereka tidak ada sumber pendapatan melainkan orang datang ke Mekah. Jadi kalau waktu haji musim panas, siapa nak datang? Sebab di Mekah tu hanya ada apa dia? Batu dan air zam-zam sahaja. Dua tu je. Dan sekarang ni pun kalau kau pergi tengok ada kopiah, ada apa dia? Ada tasbih orang bagi pada Mekah. Sebenarnya itu datang daripada mana? Semua datang pada negara luar. Daripada China, Jepun dan sebagainya. Baik. Dan bulan Ramadan kita ringkaskan. Bulan Ramadan juga adalah bulan untuk kamu melatih diri. Apa dia? Bulan untuk kamu melatih diri. Bulan Tuhan jadikan untuk kamu berkhusus. Okey, dan juga bulan untuk kamu recharge balik, untuk semangat balik beribadah, dan bulan motivasi untuk kamu menghadapi 11 bulan yang akan datang. Sebab tu kalau kamu lihat pada bulan ini kamu mampu bangun pada pukul berapa? 5, 4 kan? 4 pagi pun ada yang bangun. Okey, menandakan apa dia? Bulan ini melatih diri kita. Tuhan nak kita latih. Sebenarnya kita mampu bangun awal sejam daripada waktu subuh. Bahkan pada waktu maghrib kita mampu untuk apa dia? Balik ke rumah. Bahkan kita mampu pergi ke masjid-masjid, ke surau-surau. Kalau sebelum ni nak jumpa muka pun susah. Tapi pada bulan Ramadan nampak muka-muka yang kita jarang tengok. Tak pernah tengok pun ada. Bahkan pada bulan ni juga kalau kita lihat apa dia? Semuanya amalan-amalan, ibadah-ibadah yang ada pada bulan ini pasti akan menjurus kepada akhlak dan juga sifat yang terpuji. Betul tak? Bila orang bergaduh dengan kamu cakap apa? Jadi kalau ada orang nak bertengkar dengan kamu, inni sha'im. Aku berpuasa. Kalau bulan lain, makan minum boleh ke? Boleh. Tetapi pada bulan Ramadan, kamu diharamkan. Okey? Kalau bulan ini, sebelum ini, kamu susah nak meninggalkan apa dia? Perkara-perkara yang tak boleh. Tetapi, contohnya merokok ke apa semua. Tetapi pada bulan ini, kamu mampu meninggalkannya. Okey? Dan bulan ini juga adalah bulan ujian. Okey? Sebab apa saya beritahu tadi? Bulan ini kalau kamu lihat, perhatikan semua amalan yang ada bulan ini pasti menjurus pada akhlak yang baik dan juga sifat yang terpuji. Sebab apa? Sebab sebenarnya umat Nabi Muhammad, Nabi berkata bahawa umatku yang paling banyak dimasukkan dalam syurga, 2 sifat je. Apa dia lagi sekali? Iaitu umatku yang paling banyak dimasukkan dalam syurga ada 2 kategori saja, 2 jenis saja, 2 golongan saja. Yang pertama, orang yang bertakwa. Orang bertakwa. Lagi sekali, dan umatku yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga ada 2 saja, 2 golongan saja. Yang pertama, orang yang bertakwa. Yang kedua, iaitu akhlak yang baik. Dan jika kamu berakhlak yang baik, kamu boleh mencabar orang yang banyak berpuasa di siang hari ataupun orang yang paling banyak bangun malam melakukan solat. Sebab apa? Sebab akhlak, adab satu-satunya benda yang susah kamu nak lakukan. Dan amalan dia panjang biasanya. Contohnya di antara akhlak apa dia? Adab. Menziarahi orang sakit. Walaupun sembahyang tu hebat,
Tetapi paling hebat pun kamu boleh sembahyang berapa minit? 5 minit, 6 minit, betul tak? Tetapi jika kamu pergi menziarahi orang yang sakit, 5 minit ke? Tak, kamu siap-siap nak start engine, nak pergi berjalan, nak beli buah apa semua. Berapa banyak, berapa lama dia punya, apa dia? Masa dia. Bahkan, akhlak, adab bukan sekadar untuk menjadikan kamu, apa dia? Memperelokkan perangai kamu. Tetapi adab adalah penimbang di antara ilmu yang kamu ada dengan bagaimana kamu nak menghadapi perangai manusia. Itulah adab, akhlak. Sebab pernah satu ketika Ibn Abbas datang seorang pemuda dalam keadaan muka yang sangat marah, dalam keadaan dendam, dan dia bertanya, wahai sahabat Nabi, Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, ada tak ada tak pengampunan bagi orang yang melakukan dosa membunuh? Apa dia? Iaitu ada tak pengampunan dosa orang membunuh? Dia tanya pada Ibn Abbas. Ibn Abbas siapa dia? Sahabat Nabi. Dan apa sahabat Nabi kata? Tak ada. Tak ada pengampunan bagi orang yang melakukan pembunuhan. Padahal kita bahawa semua dosa diampun, melainkan orang yang syirik pada Allah, berani cabar Tuhan. Tuhan kata jangan sujud melainkan pada aku, kita pergi sujud tempat lain. Tuhan kata beribadahlah ikhlas kerana aku, tiba-tiba dia beribadah kerana nak nama. Dia berani cabar Tuhan. Sebab ibadah adalah hak khas Tuhan. Itu maksudnya syirik. Faham? Jangan tersalah anggap. Bukan syirik sekadar kamu berdamping dengan setan, pakai gelang, sembah pokok. Bukan. Tapi kamu cabar je. Adanya sifat-sifat khas Allah, itu adalah syirik. Jadi, pemuda tadi pun pergi. Maka anak murid Ibn Abbas kata, wahai Syekh, bukankah semua dosa diampunkan Tuhan? Ya, tetapi ketika datang pemuda tadi dalam keadaan marah, dendam, seolah-olah dia ingin membunuh. Jadi, akhlak dan adab, apa gunanya? Dia adalah penimbang di antara ilmu kamu dengan juga bagaimana kamu nak berhadapan dengan perangai manusia. Baik, kita tinggalkan. Bulan ni juga, iaitu yang keduanya, iaitu Nabi berkata juga bahawa ada dua penyebab yang paling ramai juga umat aku dicampak ke dalam neraka. Apa dia? Siapa tahu? Yang tadi, apa dia? Dua penyebab yang ramai di kalangan umat aku dimasukkan ke dalam syurga. Apa dia? Siapa ingat? Takwa dan juga akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Baik. Yang kedua, Nabi katakan bahawa ada dua sebab juga paling ramai umatku dicampakkan ke dalam, dihumbat ke dalam neraka, iaitu yang pertama, lidah, dan yang kedua, kemaluan. Bahkan ulama' menyebutkan sebagai nikmat sejengkal. Ni semua nak ni, mulut bercakap apa semua, nak itu, nak ini apa semua, hanyalah sejengkal. Tapi paling banyak yang dihumpan umat Nabi Muhammad ke dalam neraka disebabkan lidah. Mengumpat sana, memfitnah dan sebagainya. Begitu juga kemaluan, nak itu, nak ini apa semua, maka dua sebab ni lah umat aku paling ramai dicampak ke dalam neraka. Baik, bulan ni juga, nanti kita masuk ke apa ada nuzul Al-Quran. Bulan ni juga bulan ujian. Bulan apa? Bulan ujian. Kita ringkaskan. Kalau sebelum ini kita mengatakan bahawa aku jadi jahat, aku membuli dan sebagainya. Disebabkan apa? Adanya syaitan. Tetapi pada bulan ini kita tahu siapa sebenarnya syaitan. Okey? Sebab apa? Bila datangnya bulan Ramadan, maka syaitan semua dibelenggu, diikat. Dan pintu neraka ditutup. Tiba-tiba pada bulan ini, ingatkan sebelum ni, syaitanlah yang menjadi punca utamanya. Tengok-tengok lah, bukan syaitan yang penyebabnya. Kita ni punya syaitan.
Okey, begitu juga dalam hadis Nabi. Iaitu bulan yang bulan ujian, dan juga bulan untuk cek dalaman kita. Dalam hadis Nabi apa dia? Ketika Nabi naik ke mimbar, tiba-tiba Nabi ucapkan amin, amin, amin. Sahabat heran, kenapa ya Rasulullah? Sebab tadi datangnya Jibril mendoakan. Di antara doa dia apa dia? Iaitu celakalah berlalu je bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapat keampunan Tuhan. Dengar ni semua. Amalan lain tak ada ancaman. Kamu tak jumpa malam Lailatul Qadar ke apa benda ke, tak berkeluarkan zakat ke, tak keluarkan sedekah ke, kamu tak berzikir ke, tak apa ke, tak ada ancaman. Kamu tak temu malam Lailatul Qadar yang lebih baik pada 1000 bulan pun tidak ada ancaman. Tetapi ada satu perkara perkara saja yang Nabi ancam. Apa dia? Iaitu dia berkesempatan bulan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan daripada Tuhan. Lagi sekali, mungkin kita menganggap bahawa yang paling besar ganjaran di bulan Ramadan adalah kita dapat ataupun kita bertemu malam Lailatul Qadar. Nanti kita akan ceritakan apa tu malam Lailatul Qadar. Malam itulah diturunkan Al-Quran. Tetapi sebenarnya tak. Ancaman yang paling besar ataupun nikmat yang paling besar di bulan Ramadan, kita mendapat keampunan. Dalam hadis lain, buruklah wajah seseorang tu masuk bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapat keampunan daripada Tuhan. Qatadah mengatakan, sesiapa yang tidak mendapat keampunan di bulan Ramadan, jangan harap dia mendapat keampunan di dalam bulan lain. Dan sebenarnya semua musibah yang menimpa ke atas kita adalah disebabkan apa? Disebabkan adanya dosa. Dengar ni, kamu masuk syurga bukan disebabkan kerana kamu banyaknya amalan. Oh, tengok saya ni banyak berpuasa. Tengok saya punya serban besar dan sebagainya. Bukan disebabkan amalan kita dijamin untuk masuk syurga. Jadi apa syarat utama untuk masuk syurga? Apa dia syarat utama? Bukan amalan banyak, bukan. Sebab Nabi pernah berkata, tidak ada seorang pun yang masuk di syurga kerana dengan amalannya. Sahabat heran, walaupun anta ya Rasulullah, walaupun kau, Nabi kata, walaupun aku, sedikit pun amalan, tiada siapa pun amalan dia layak untuk mendapat syurga Tuhan. Sebab apa? Sebab anugerah yang Tuhan nak bagi kepada kita nanti, kenikmatan yang Tuhan nak bagi kepada kita nanti, akal tak pernah terfikir. Mata tak pernah terlihat. Hati tak pernah terdetik. Ganjaran dia. Agak-agak kamu lah, kalau kamu semayang ataupun baca Yasin tadi, ada tak orang nak bagi kamu duit? Ataupun semayang, goyang sini apa semua, agak-agak 5 minit, ada tak orang bagi kamu duit? Kamu tengok ayah kamu, mak kamu, siang malam, pagi petang, nak dapatkan 2-3 ribu je pun. Dah. Kamu tengok pagi-pagi lagi dah keluar, balik malam. Dengan Tuhan tak. Dengan Tuhan apa dia? Tak. Cukup kamu buat 2-3 minit amalan, baca Yasin, tak tahu apa benda, makna ke apa benda ke, baca saja. Tapi ganjaran yang Tuhan bagi, mata tak pernah terlihat. Hati tak pernah terdetik ada benda gitu. Kalau kau boleh baca, ini bidadari apa semua, itu bukan bidadari. Okey? Bukan bidadari. Sebab akal pun tak terfikir, ada benda gitu ke? Sampai ulama kata, di antara nikmat kita adanya buahan yang kamu yang kamu pernah nampak di dunia. Dan yang kamu tak pernah nampak bukan dunia. Ataupun yang kamu nampak tapi rasanya lain. Sampai ulama kata, kamu makan sebiji anggur, kemudian kamu ambil sebiji lagi, rasa dia takkan sama dengan anggur yang pertama. Makan yang ketiga, anggur juga tapi rasalah lain.
makan lagi. Keempat, kelima, kena. Kamu tak terfikir artinya nikmat macam ni. Dan betulkah Tuhan tu kasih pada kita? Betul. Ha? Sebab orang ramai kan, ustaz kita cakap apa dia? Iaitu, syurga ni tanda Tuhan kasih kita. Ya. Sebab bukan di antara kita semua ni boleh dapat duit sejuta. Duit cash. Duduk rumah, banglo. Kereta kereta BMW, kereta macam-macam apa semua. Tak ada pun. Takkan mampu. Bukan semua kita dapat merasa. Ataupun nak kahwin, 2-3. Ada ni, nak kahwin. Nak kahwin 2-3. Semangat, kahwin apa, nak kahwin 2-3 apa semua. Tapi adakah kamu mampu? Takut juga. Ayah kamu pun takut. Okey? Senyap je ke depan. Ke depan, mak kamu. Okey? Tetapi Tuhan bagi peluang. Buat apa aku suruh dan tinggalkan apa yang aku larang. Confirm, kamu akan dapat. Bukan, paling kurang pun, sesiapa yang masuk ke syurga akan mendapat 2 bidadari. Okey? Dan sampailah ke 70 dan sebagainya. Baik, kita ringkaskan. Dan bulan ini juga adalah tadi apa dia? Bulan ujian. Untuk uji kamu. Adakah kamu ni orang yang beriman ataupun sebaliknya? Adakah disebabkan sebelum ini syaitan yang menghasut kamu ataupun memang kamulah sebenarnya syaitan? Ingat, syaitan tu sebenarnya bukan bangsa. Apa dia? Syaitan bukan bangsa. Syaitana bermaksud orang yang jauh daripada rahmat Allah. Rahmat tahu rahmat? Apa tu rahmat? Semua dah bergerak ni. Apa tu rahmat? Siapa tahu rahmat? Rahmat tu diambil pada kalimah rahama. Rahman, pendengar Rahman, pemurah, Rahim, pengasih. Dalam Al-Quran ada 21 makna rahmat. Okey, iaitu rahmat bermaksud rezeki, kasih sayang Allah, iman, dan di antaranya rahmat bermaksud syurga. Di dalam Al-Quran, fasayudkhiluhum fi rahmati. Kami akan masukkan mereka di dalam apa dia? Rahmatku. Apa maksud rahmatku? Iaitu di dalam syurga. Faham semua? Jadi, rahmat ni bermaksud kurniaan Tuhan yang kamu tak mampu balas balik. Itu maksudnya rahmat. Kalau kata rahmat. Apa maksud rahmat? Bukan nama orang rahmat tu, bukan. Bermaksud ada 21 makna dia, dan semua yang bermaksud apa dia? Kurniaan Tuhan yang takkan kamu mampu bagi balik. Okey, dan inilah dalam hadis Nabi tadi, tak ada seorang pun di antara kamu yang masuk ke dalam syurga disebabkan amalannya. Sahabat Nabi kata, walaupun kau Rasulullah, walaupun aku, bayangkanlah Nabi. Kamu tahu tak macam semalam tu, Ustaz semalam tarawih, Ustaz nak je setiap solat semalam nak cerita sikit tentang solat tarawih Nabi macam mana. Agak-agak berapa solat tarawih Nabi? Apa kan? Salah. Okey. Dalam hadis Nabi, dalam hadis Aisyah. Aisyah pernah ditanya, berapakah solat malam Nabi dalam bulan Ramadan? Maka Aisyah kata, maka nak yazidu. Nabi tak pernah pun lebih daripada 11 rakaat. Sama ada di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan sebelumnya. Cuma bezanya, di bulan lain, Nabi tidur dulu lepas isyak. Lepas isyak, Nabi tidur dulu, kemudian baru bangun. Tetapi pada malam Ramadan, Nabi lepas isyak terus solat malam. Dan Imam Nawawi mengatakan bahawa solat malam ke, solat mendirikan Ramadan dan juga solat tarawih, benda yang sama. Okey? Kalau Ustaz kata apa dia? Bangun malam, ataupun mendirikan Ramadan, ataupun solat tarawih, bermaksud benda yang sama. Jadi, Nabi tidak pernah lebih pada 11 rakaat. 8 rakaat, apa dia? Tarawih, 3 rakaat, witir. Macam kamu kan? Betul tak? Imam semayang 10, 20, kamu semayang 8. Ikut Nabi. Saya ikut Nabi. Nabi buat 8. Kemudian 3
witir. Tetapi Aisyah kata, jangan kamu tanya betapa bagus dan panjangnya solat Nabi. Dalam hadis lain, Ibnu Mas'ud berkata, malam tadi, nak je aku berniat buruk pada Nabi. Sahabat tanya, kenapa? Sebab solat itu ma'an Nabi. Aku semalam solat bersama dengan Nabi. Bukan solat fardu ya, solat apa dia? Tarawih. Dan Nabi terus menerus berdiri sehingga aku rasa nak apa? Nak cabut lari je. Ataupun duduk. Huzaifah berkata, aku pernah sembahyang di belakang Nabi. Faftataha, dan dia mulakan dengan surah Al-Baqarah. Dan Huzaifah kata, oh mungkin, dia kata dalam hati dia, 100 ayat lepas ni Nabi akan rukuk. Tiba-tiba, lepas 100 ayat, Nabi terus baca sampai habis surah Baqarah. Kemudian, Huzaifah kata, oh mungkin lepas Baqarah ni Nabi akan, apa dia? Rukuk. Tak. Nabi baca surah Ali Imran, habis. Kemudian, Nabi sambung lagi surah An-Nisa, habis. Kalau kamu lihat dalam Al-Quran, daripada Baqarah sampai surah Nisa, ada 5 juzuk lebih kurang. Satu juzuk ada berapa? Ada 10 helai. Okey, bermaksud 10, 20, 30, 40, 50 helai Nabi satu rakaat. Boleh? Mayang 8 rakaat? Tadi cakap ikut Nabi. Okey, Nabi sembahyang apa dia? Ya, 8 rakaat. Tapi satu rakaat dia bersamaan 50 helai. Ataupun 100 muka surat. Okey, 100 muka surat. Yang kamu tengok imam-imam tu biasanya dia baca baru separuh muka surat. Itu Nabi. Okey, baik, kita ringkaskan. Cerita pasal tarawih ni panjang. Okey, baik. Sebab di zaman Nabi 11, di zaman Abu Bakar 11, sampai di zaman Umar baru 40. Itu tinggalkan. Baik, di bulan ni juga adalah bulan cara Tuhan ingin mengajar kita bagaimana untuk meraih derajat-derajat bertakwa. Ataupun orang yang bersyukur. Ataupun orang yang dia berikan hidayah. Apa tu hidayah? Cepat, hidayah. Petunjuk. Apa tu tunjuk? Tunjuk ada 2. Satu petunjuk yang semua orang boleh bagi. Ustaz boleh bagi, kamu boleh bagi, semua boleh bagi. Iaitu yang mana baik, yang mana buruk. Hidayah ini dalam Al-Quran ada 20 lebih juga. Dan hidayah tu dia seolah-olah seperti, kamu tengok tak? Signboard kat tepi tu, jalan tu. Contoh kamu nak pergi KL. Ada tak signboard, lemak-lemak, ataupun GPS? Hidayah macam tu. Iaitu adanya tanda-tanda checkpoint yang menuju kepada syurga ataupun kebenaran. Sebab tu bila sebut ini hidayah, kamu cepat-cepat kena pegang. Takut itulah checkpoint yang penting. Faham? Contoh kamu nak pergi ke KL. Pertama kamu akan jumpa apa dia? Tol. Kemudian akan jumpa ni, jumpa ni, temelur dan sebagainya. Itu adalah hidayah. Tetapi kadang-kadang kamu telah diberi pun hidayah, checkpoint, tanda-tanda, lemak. Kadang-kadang kita terbabas juga, betul tak? Ada satu lagi dinamakan hidayah taufik. Apa sahaja hidayah taufik? Hidayah bimbingan langsung dari Tuhan. Seolah kamu nak pergi KL ni, ada orang pegang tangan. Mari sini, aku bawa kamu terus pergi ke KL. Agak-agak sesat tak? Dan biasanya terus je jalan yang paling pantas. Jadi, hidayah tu petunjuk adalah lemak-lemak ataupun tanda-tanda checkpoint menuju kepada kebenaran ataupun syurga. Baik. Dan daripada bulan ni juga Tuhan nak ajar bagaimana cara untuk mendapatkan doa yang sangat mustajab. Sebab itulah kamu lihat, kalau kamu lihat ayat Al-Quran tentang puasa, ada 4 ayat tentang puasa, tetapi di tengah-tengahnya ada ayat doa pelik. Ada ayat apa dia? Doa. Kita tengok.
Yang pertama, kutiba alaikumu siam. Diperintahkan, termaktub kepada kamu berpuasa. Satu. Yang kedua, ayat kedua, ayyam ma'dudat. Harinya ada beberapa bilangan je. Okey? Dan lepas tu ada ayat lain lagi, dan tiba-tiba jikalau mereka bertanya tentang aku, katakan aku dah dekat. Ud'uni astajibu lakum. Dan berdoalah pada aku, mintalah pada aku, pasti aku akan apa dia? Makbulkan. Dan tiba-tiba masuk balik ayat puasa balik, uhilla lakum, dan dihalalkan pada kamu pada malam bulan Ramadan bersama dengan isteri dan sebagainya. Jadi ulama heran, kenapa tiba-tiba ayat doa berada di tengah-tengah ayat apa dia? Ayat puasa. Menunjukkan yang pertama, cara nak dapat doa yang paling mustajab, paling mudah dapat doa mustajab dengan cara berpuasa. Dan ada juga ulama mengatakan bahawa apa dia? Iaitu itulah dia perut berpuasa. Dengar sini. Berpuasa, ada tak amalan-amalan dia? Ada tak amalan-amalan dia? Puasa. Kalau semayang, kita tahu bahawa amalan dia, rukun dia kena baca Fatihah, kena rukuk, sujud apa semua. Puasa, ada tak amalan dia? Ada. Apa amalan dia? Tak ada amalan. Kamu berniat, kemudian kamu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tak ada amalan. Okey? Kalau kamu kata baca Al-Quran, itu bukan amalan puasa. Kalau kamu tak baca Al-Quran, sah tak puasa kamu? Sah. Kalau kamu apa dia? Tak semayang. Tak semayang sunat apa semua, sah tak puasa kamu? Kalau kamu tak semayang Zuhur pun, semayang padu pun, sah tak puasa kamu? Sah. Tapi pahala tak adalah. Faham? Menunjukkan bahawa Tuhan nak beritahu bahawa di bulan Ramadan perut dia puasa adalah memperbanyakkan doa. Baik, kita ringkaskan. Dan juga di bulan Ramadan juga adalah bulan, sebenarnya bulan Al-Quran. Bukan bulan puasa. Bahkan ulama-ulama sangat tidak menggemari menyebutkan bulan Ramadan ini bulan puasa. Sebab apa? Siapa tahu sebab apa? Sebab puasa pun ada di bulan-bulan lain. Betul tak? Bahkan puasa di bulan lain lebih banyak daripada puasa di bulan Ramadan. Okey? Lebih banyak di bulan Ramadan. Faham tak? Baik. Dan sebenarnya bulan ini yang membezakan dengan bulan-bulan lain adalah apa dia? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Okey? Amalan lain yang di bulan Ramadan pun ada di bulan lain. I'tikaf ke, tadarus ke, boleh buat di bulan lain. Tetapi yang membezakan bulan ini hanya satu saja. Apa tu? Iaitu bulan inilah sahaja diturunkan Al-Quran. Penting tak Al-Quran tu? Penting. Kamu tahu tak bahawa malam Lailatul Qadar yang diturunkan Al-Quran pada malam tersebut menjadi malam yang paling mulia dalam setahun. Ada berapa malam dalam setahun? Ada berapa hari? 365 kan, lebih kurang. Tetapi dalam 365 tu hanya satu malam saja yang paling mulia, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam disebabkan turunnya Al-Quran menjadikan malam tersebut malam yang paling mulia daripada malam-malam lain. Dan bulan yang turun Al-Quran menjadikan bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan lain. Dan malaikat yang membawa Al-Quran, siapa dia? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni adalah ketua malaikat. Kalau kamu nak tahu bahawa malaikat ni hebat tak hebat, tengok apa? Tengok sayap dia. Kalau kita kat sini tengok polis, nak tengok hebat tak hebat, tengok calik dia kan. Paku dia kat sini, warna bendera dia atas benda warna-warna dia.
nak tengok hebat tak hebat. Tapi kalau malaikat nak tengok hebat tak hebat, tengok sayap je. Paling banyak pun, paling sikit pun 2 sayap je. Itu malaikat biasa-biasa. Sebab Tuhan jadikan malaikat ni ada yang berkelompok-kelompok macam malaikat Raqib dan Atid. Malaikat neraka apa semua berkelompok-kelompok, dan ada malaikat yang Tuhan ciptakan seorang-seorang dia je. Macam malaikat Israfil, peniup sangkakala, malaikat apa ni? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, pembawa rezeki dan sebagainya. Okey? Dan malaikat Jibril ni ada 600 sayap. Dan sayap dia berwarna-warni. Okey? Dan malaikat yang membawa Al-Quran menjadi sebaik-baik malaikat. Okey? Dan bangsa yang diturunkan Al-Quran menjadi apa dia? Menjadikan bangsa yang terpilih. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat yang terpilih daripada umat-umat sebelum ini. Okey? Dan bangsa Arab dulu, bangsa yang tak dikenali. Bangsa yang tak ada tamadun. Bangsa yang tak ada tamadun. Bahkan di zaman jahiliyah dulu, kalau ada anak perempuan ni, kamu ni, yang bakal-bakal anak perempuan, apa buat? Mereka akan bunuh. Mereka mendakwa bahawa anak perempuan ni adalah anak Tuhan. Anak Tuhan. Padahal mereka tak suka anak perempuan sebab apa? Sebab dia kata boleh membawa kepada kemiskinan. Menghabiskan borah je. Kata. Sebab apa? Sebab bela-bela anak perempuan, kemudian bila kahwin, dia ikut siapa? Dia ikut suami dia. Berbeza dengan anak lelaki. Bela-bela, kemudian dia akan membantu balik keluarga tadi. Faham? Dan zaman dulu juga, kalau mereka tawaf di Kaabah, tawaf dalam keadaan berbogel. Tawaf dalam keadaan berbogel. Bagi mereka, dakwaan baju yang yang ada maksiat apa semua tak boleh dibawa untuk melakukan tawaf di Kaabah. Jadi orang miskin-miskin tak ada duit ni, kalau orang kaya tak apalah, dia beli baju baru, pakai, boleh tawaf. Tapi orang miskin-miskin ni, yang tak ada duit ni, mereka akan tawaf waktu-waktu malam. Bahkan di zaman jahiliyah juga, jikalaulah suami dia meninggal, ayah dia meninggal, siapa yang akan berkahwin dengan ibu dia? Anak lelaki yang pertama yang akan kahwin dengan ibunya. Nampak? Itu zaman jahiliyah Arab. Bangsa yang tak ada tamadun. Okey? Kalendar pun tak ada. Semua orang disebut yang Arab, bangsa yang apa dia? Ulu, kampung. Tapi dengan turunnya Al-Quran, menjadikan bangsa Arab bangsa yang disegani. Okey? Bangsa yang disegani, hampir 2/3 dunia dapat ditakluki. Faham? Okey? Sebab apa? Sebab turunnya Al-Quran. Lagi sekali, Al-Quran bukan kitab biasa. Okey? Dengan Al-Quran, yang bodoh menjadi pandai. Yang miskin menjadi kaya. Tengok orang Arab. Dulu miskin tak? Miskin. Padang batu je. Padang pasir, batu. Dengan unta je ada. Sekarang ni, negara, tanah yang paling, dan antara yang paling mahal adalah di Mekah, Tanah Haram, Mekah dan Madinah. Faham? Nak jadi warga negara pun sangat-sangat susah. Okey? Baik. Dan dengan Al-Quran juga, yang lemah jadi kuat. Contohnya Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud dulunya waktu dia sebelum Islam, dia selalu merendah diri. Sebab dia orangnya kecil. Orang dia kecil. Biasa dengar tak Ibn Mas'ud? Biasa dengar kan? Nama gah, tapi orangnya kecil. Dikatakan, jikalau dia berdiri, macam orang duduk. Okey? Dan kalau dilihat, adanya pembesar-pembesar Quraisy duduk di Mekah, tepi-tepi Mekah tu, di Kaabah, dia akan jauh melencong ke tempat lain. Sebab apa? Sebab dia merasakan diri dia, kedil. Tak ada apa-apa. Tetapi dengan Islam, menjadikan dia seorang yang
tersohor. Bahkan dialah juga yang memancung kepala siapa? Abu Jahal. Pada orang kecil je. Nak ikutkan, bahkan pernah satu ketiga dia panjat pokok nak ambil ranting untuk dijadikan sikat Nabi. Okey, dan ketika itu ada sahabat lain yang melihat, Allah gelak semua ketawa sebab tengok terlihat betih Ibnu Mas'ud sangat-sangat kecil. Pakai gelak belaka. Okey, dan Nabi dengar keluar. Kenapa? Ni, Ibnu Mas'ud kecil betul betih dia. Okey, dan Nabi kata sekiranya betih tersebut, kaki tersebut ditimbang di akhirat nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud ni kalau kau pergi ke Madinah, panjang dia 6 km dan besarnya 3 km. Besar kecil? Besar. Gunung Uhud yang kamu biasa dengar Nabi kalah dalam peperangan, tapi bukan kalah sepenuhnya. Baik. Dan Al-Quran diturunkan 2 kali. Berapa kali? Diturunkan 2 kali. Yang pertama pada Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itulah seperti pada Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, kami turunkannya kita Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Kemudian pada langit dunia kepada Nabi. Berapa banyak? Berapa lama? Siapa tahu? Yang kedua, daripada langit ke dunia kepada Nabi. Berapa kali turun? Sekali ke? Berapa kali? 23 tahun diturunkan. Kalau kitab sebelum ini diturunkan sekaligus. Tetapi Al-Quran tak. Diturunkan sedikit demi sedikit. Sehari 5 ayat, sehari 10 ayat, 5 ayat, 10 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Sampailah 23 tahun umur Nabi. Barulah komplitnya Al-Quran. Faham? Selama 23 tahun. Dan sebelum Nabi menerima Al-Quran, okey, 6 bulan sebelum tu, Nabi selalu bermimpi. Mimpi apa? Dia bermimpi, dia selalu mendapat mimpi-mimpi yang benar. Apa tu mimpi yang benar? Dia mimpi, tak lama lepas tu, terjadi benda tu. Seperti mana dia mimpi. Pernah tak apa jadi gitu? Ke tak pernah? Kadang-kadang ada mimpi yang datang daripada Tuhan. Sebab mimpi ni ada 3. Mimpi ada berapa? 3. Satu mimpi daripada syaitan. Memang syaitan saja nak menyesatkan kamu. Tiba-tiba tengok, ustaz, apa dia? Melempit. Tengok melempit, Superman. Okey? Padahal ustaz tak pernah buat pun. Kadang-kadang saja syaitan mimpikan supaya menyesatkan kamu. Faham? Dan biasanya mimpi pada syaitan benda yang buruk ataupun benda yang menakutkan. Jumpa ular, jumpa tu dan sebagainya. Okey? Benda-benda yang menggerunkan. Yang kedua, mimpi mainan tidur. Macam mana mimpi mainan tidur? Kalau siang ni kamu nak jadi kaya, nak jadi Superman. Malam tu kamu jadi Superman sungguh. Sebab apa? Otak kamu, dia sedang release balik. Dia sedang apa dia? Sedang programkan balik. Tiba-tiba, termasuk ada benda ni, Superman. Banyak betul kamu ulang. Kadang-kadang dia akan masuk balik ke dalam mimpi kamu. Okey? Dan yang ketiganya, mimpi yang betul-betul benar datang daripada mana? Daripada Allah. Dan biasanya mimpi ini terjadi pada 1/3 terakhir malam ataupun waktu tahajud. Okey, waktu itulah biasanya mimpi benar daripada Tuhan. Ustaz pernah mimpi. Dan betul-betul terjadi. Apa? Ada apa soalan? Ini soalan ni. Okey, baik. Jadi, apa tu Al-Quran? Al-Quran dia ambil pada kalimah qara'a. Apa maksud qara'a? Baca. Kemudian ditambah alif dan nun menjadi apa dia? Yang sentiasa diulang-ulang. Sama tadi Ramadan. Kalimah Ramadan, apa dia? Panas, terik dan membahang. Tambah alif nun dalam bahasa Arab, iaitu benda yang akan pasti berulang-ulang
berlaku. Mana setiap tahun akan berlaku benda ni. Betul ke salah? Betul juga. Sama juga macam Syaban. Apa Syaban? Ataupun Jau'an, lapar. Ju' lapar. Minal khawfi wal ju'. Lapar. Tambah alif dan nun bermaksud benda tu walaupun kenyang, pasti kejap lagi dia akan lapar. Jadi Quran ditambah alif dan nun, mana inilah satu-satunya kitab yang pelik dalam dunia ni. Apa pelik? Satu-satunya kitab yang kamu akan ulang-ulang baca. Sebab tu dinamakan apa dia? Al-Quran. Di mana kalimah qara'a, baca, ditambah alif dan nun, dia ulang-ulang, iaitu inilah satu-satunya kitab dalam dunia yang pelik yang kamu akan sentiasa membaca ulang-ulang balik. Walaupun kamu penat, walaupun kamu jemu, esoknya kamu akan baca balik. Percayalah. Padahal kamu faham ke? Tak faham. Kamu ambil buku komik yang kamu baca, yang kamu suka. Sekali, 2 kali, 5 kali, lepas tu buat apa? Kamu akan campak. Al-Quran tak. Padahal kamu tak faham pun. Tapi inilah satu-satunya buku, kitab yang kamu akan ulang-ulang baca tanpa jemu-jemu. Iaitu Al-Quran. Dan ini juga menunjukkan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Apa tu mukjizat? Dia ambil pada kalimah ajaza. Iaitu melemahkan. Dia melemahkan sesiapa yang berani mencabar Al-Quran. Kamu tak akan mampu merubah Al-Quran. Tetapi Al-Quran mampu mengubah kamu. Okey, inilah kitab Al-Quran. Dan Al-Quran juga bukan kitab sebarangan. Dia bukan kitab datang daripada alam ini. Dia adalah kitab yang datang daripada alam lain. Dan sebenarnya Al-Quran adalah juga kitab masa hadapan. Apa dia? Kitab masa hadapan. Dan jikalau kamu ingin memerintah dunia ini, maka dalamilah Al-Quran. Lagi sekali, Al-Quran yang kamu lihat di rak-rak tersebut, dia bukan kitab biasa. Okey? Dia adalah kitab yang merangkumi segala sesuatu. Rahsia-rahsia sesuatu. Kalau kamu katakan bahawa Al-Quran ni cukup untuk ibadat saja. Cukup 1 surah, 2 surah, dah cukup Al-Quran. Okey, dah cukup untuk ibadah. Tetapi ada 600 lebih ayat dia menandakan bahawa Al-Quran ini bukan sekadar kitab untuk beribadah, tetapi dia menerangkan segala sesuatu. Jadi kalau kamu nak memerintah dunia ni, Al-Quran dah kuncinya. Sebab Al-Quran bukan kitab datang daripada alam dunia. Okey? Tetapi kenapa kita tidak dapat manfaat dia? Tak rasa bahawa kitab Al-Quran tu hebat? Sebab apa? Siapa tahu? Kenapa? Padahal Al-Quran juga bukti nyata bahawa wujudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi lain, Nabi Musa, Nabi Isa apa semua, apa bukti yang nyata bahawa dia, Nabi Musa, pernah hidup? Ada? Tak ada. Tetapi kalau Nabi Muhammad, ada bukti nyata. Inilah Al-Quran, bukti bahawa Nabi Muhammad SAW pernah wujud dalam dunia ni. Okey? Dan pada Nabi Muhammad lah juga buktinya bahawa adanya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad dan sebagainya. Okey? Baik. Dan juga Al-Quran juga adalah panduan, manual buku kehidupan kamu. Kalau ayah kamu lah beli kereta, ada tak buku manual dia? Ada. Dan kamu juga ada kitab manual dia, buku manual dia. Sebab apa? Kalau contohnya ustaz yang buat buku Yasin ni, Risalah Yasin ni, ustaz tahu tak apa kelemahan dia, kehebatan dia? Tahu. Begitu juga tu Tuhan, dia yang menciptakan kita bahawa dia tahu mana kebaikan dan mana keburukan, kelemahan kita. Maka diturunkan Al-Quran, dia adalah kitab sebagai kitab
manual. Baik. Jadi akhirnya sebelum Nabi SAW diturunkan Al-Quran, 6 bulan Nabi bermimpi benda yang nyata. Sering terjadi mimpi dia benar. Dan 6 bulan juga Nabi sentiasa mendengar ada orang beri salam kepada dia. Iaitu Nabi kata batu-batu dan juga pokok-pokok memberi salam kepada Nabi. Sehinggalah Nabi merasakan bahawa ada kuasa lain. Ada Tuhan yang maha berkuasa. Maka Nabi pun mengasingkan diri dia pergi ke mana? Ke sebuah bukit bernama Bukit Gua Hira. Gua Hira tu kalau kamu panjat, lebih kurang sejam setengah baru sampai. Dan hebatnya Gua Hira ni, dia ada pintu, ada jendela dekat lubang tersebut, depan pintu masuk, dan di belakang dia ada macam ada macam lubang, dan nampak sekitar kota Mekah. Okey, dan Nabi sentiasa mengasingkan diri di gua tersebut, sebab dia rasa bahawa kaum dia ketika itu sangat-sangat menyimpang daripada kebenaran. Tiba-tiba ketika dia berada di dalam gua tersebut beribadah, berdoa, meminta kepada Tuhan yang Maha Perkasa, tiba-tiba datang seorang lelaki. Apa berlaku? Lelaki tersebut memeluk Nabi Muhammad, dan lelaki tersebut berkata, sampaikan Nabi. Nabi apa? Nabi sesak nafas. Kemudian lelaki tersebut berkata, Iqra', bacalah. Nabi kata, aku tak kerti membaca. Peluk lagi, bacalah. Nabi kata, aku ni bukan orang yang pandai membaca. Peluk lagi, bacalah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat yang pertama, dan juga pelantikan pertama Nabi Muhammad menjadi Rasul. Baik, itu secara ringkas tentang penurunan Al-Quran. Baik, lagi sekali, Al-Quran bukan kitab biasa, tetapi kenapa kita tak rasa kehebatan dia? Yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang sangat padat. Dan Al-Quran, dia hanya menerangkan poin-poin sahaja. Apa dia? Poin-poin penting sahaja. Dan hanya pakar sahaja yang boleh memahami Al-Quran. Contoh, dengar. Dalam Al-Quran, Tuhan sebutkan apa dia? Ya naru kuni bardan wa salama. Wahai api, jadikanlah sejuk dan juga selamat. Okey, iaitu kisah Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api. Bagi orang biasa, wahai api, Tuhan perintahkan wahai api, jadikanlah sejuk dan juga selamat. Bagi orang biasa, wahai api, jadi sejuk dan selamat. Betul tak? Tetapi bagi orang pakar, heran, kenapa ada perkataan selamat? Padahal kalau api sejuk, selamat tak? Tak selamat lagi? Api sejuk, selamat tak? Bahaya tak? Tak bahaya, tak bahaya kan? Tetapi kenapa Tuhan sebut salam? Tambah lagi, wahai api, jadikan sejuk dan juga selamat. Padahal akal kita, kalau dah sejuk, okey dah, selamat dah. Tapi tak, Tuhan sebut lagi salama, menunjukkan sebenarnya, bahkan pakar forensik pun, kebakaran pun mengatakan bahawa kebanyakan yang mati dalam kebakaran bukan disebabkan api, bukan. Kamu pernah dengar baru-baru ni ada terbakar dekat Kuantan baru ni kan? Okey, dan dia mati dalam kebakaran tersebut. Sebab apa? Sebab dia nak bagi gas. Okey, dan gas bocor dekat dapur dia, dan dia lupa nak buka gas tersebut. Okey, dia lupa nak buka apa dia? Nak buka tingkap. Ketika dia bagi apa semua, dia tiba menyambar api dan dia dapur dia terbakar. Okey, dan suami dia yang baiki tadi meninggal dunia. Agak kamu dia meninggal sebab apa? Terbakar api ke? Tak. Bomba jumpa dia di tandas. Okey, di bilik air. Tak ada pun sebab terbakar, tetapi sebab apa?
Sebenarnya bukan yang mati kebanyakan terbakar, tapi sebab sebelum terbakar dia dah mati dulu. Sebabnya adanya karbon dan sebagainya. Sebab tu hanya pakar saja yang boleh memahami Al-Quran. Faham? Sebab tu melihat, kenapalah orang ni terbakar dalam dalam rumahnya apa semua, larilah. Tak. Sebenarnya bukan yang mati disebabkan api. Sebab apa dia? Sebab oksigen tak ada, karbon dan sebagainya. Dan yang dijumpa tadi mati tadi pun sebab apa? Sebab dia tak bernafas. Dia tak boleh nak bernafas. Sebab tu dia pergi ke bilik air. Tapi dalam bilik air pun tidak ada oksigen. Dia lemas dalam kebakaran. Faham? Dan juga kenapa kita tak boleh menjadikan Al-Quran itu seperti mana Nabi dan juga sahabat Nabi dahulunya dapat memerintah dunia? Sebab akal kita tak cukup untuk memahami Al-Quran. Dan ingat, Al-Quran ni ada beberapa tahap. Yang tahap pertama, dengar. Ini last. Okay? Tahap pertama, Al-Quran, kamu diperintahkan untuk membaca, mengeja dan membaca. Dan juga belajar tajwid. Dan sebenarnya, tahap ini tahap yang pertama. Kalau ulama zaman dahulu, tahap ini umur 7 tahun ke bawah. Apa dia? 7 tahun ke bawah. Bukannya sampai 60 tahun pun masih lagi belajar tajwid. Bukan. Okey? Dan orang yang belajar mengaji, dia tetap tak. Dan dia mengangkat-angkat. Nabi kata dia akan mendapat 2 pahala. Pahala dia cuba juga nak belajar. Dan juga pahala dia membaca Al-Quran. Dan Nabi kata, aku tak katakan bahawa alif lam mim itu satu huruf. Okey? Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan satu huruf itu bersama dengan 10 ganjaran. Itu kelebihan baca Al-Quran. Okey? Dan sesiapa yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan membaca bersama dengan dia adalah malaikat ma'asafarah kiramin bararah. Akan orang yang mahir baca Al-Quran akan bersama dengan dia malaikat yang mulia, yang ditugaskan. Memang ada malaikat yang ditugaskan, kerja dia, ada orang yang pandai baca Al-Quran, yang mahir, yang sedap, dia akan duduk sekali dan akan baca mengaji sekali. Penting ke? Penting. Kalau malaikat yang makhluk yang suci ni, yang tak pernah melakukan dosa, duduk bersama dengan kita, mendoakan kita, sudah pasti doa dia tidak akan ditolak. Itu. Tetapi dalam bab ataupun peringkat yang pertama ni, kamu sebenarnya masih terdedah dalam bahaya. Okey? Kamu mengaji, mengeja, belajar tajwid, pandai, mahir, tetapi sebenarnya kamu masih terdedah dalam bahaya. Apa bahaya dia? Dalam Al-Quran, kamathalil himari yahmilu asfara. Iaitu jangan jadi seperti ahli kitab dulu. Dikurniakan kitab, diberi kitab, tetapi seperti himar. Tahu himar? Nabi gelarkan orang yang membaca tetapi tidak faham, seperti keldai yang membawa muatan. Ingat, jangan jadikan Al-Quran tu sebagai untuk kamu mendapat pahala bacaan saja. Bukan. Itu bukan tujuan utama Al-Quran diturunkan. Sebab dalam tahap ini, kamu masih lagi dalam ancaman. Seperti mana Tuhan kata, seperti himar yang membawa bebanan. Tahap kedua, kamu faham dan juga tadabbur. Maksud tadabbur, kamu ulang, cuba fahami dan ulang. Nanti kamu akan nampak satu, apa dia? Satu cahaya, satu jalan, satu, apa dia? Fikiran dan juga satu ilmu yang kamu tak terfikir sebelum ni. Faham? Dan masa ni lah majtama'a kaumun. Mana-mana satu kaum yang duduk di rumah Allah dan dia, apa dia? Membaca kitab Allah dan juga mendalaminya. Masa inilah akan datang malaikat, apa dia? Menaungi dia dan juga akan diturunkan ketenangan, diberikan rahmat dan sebagainya. Dan sebenarnya kamu tak akan baca, tak akan rasa tenang
dengan membaca Al-Quran. Takkan rasa tenang. Lagi sekali. Dengar tak? Kamu baca Yasin 100 kali pun kamu takkan rasa tenang. Okey? Sedikit pun tak akan memberi manfaat pada kamu. Percayalah cakap ustaz. Ini penting. Sebab mungkin kita tak akan jumpa selepas ini. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk dipahami dan tadabbur. Dan masa inilah barulah akan diturunkan kepada kamu as-sakinah. Kalau kamu faham, maka masa dah akan turun ketenangan dan juga akan diliputi rahmat dan malaikat akan menaungi kamu dan Allah akan menyebut-nyebut kamu di hadapan-hadapan malaikatnya. Okey? Dan inilah tahap sepatutnya lepas kamu pandai baca Al-Quran, kamu cuba faham dan juga tadabbur. Dan akhir sekali tahap yang ketiga, apa dia? Tahap kamu menghafal. Okey? Dan orang yang menghafal Al-Quran akan diberi cahaya, akan diberi syifa, penyembuh dan juga akan diberi petunjuk. Biasanya dia tak akan tersesat dan dia akan jumpa selalu kebenaran. Dengar. Pernah satu ketika ada seorang ni jumpa Syekh Tok Guru dia, "Wahai Tok Guru, saya nak pergi belajar jauh ni. Apakah nasihat Tok Guru?" Apa Tok Guru cakap? Lazimilah membaca Al-Quran. Sebab sesungguhnya urusan dunia kamu akan selesai dan kamu akan mendapati urusan dunia kamu ni banyak mana dengan kadar banyak mana kamu membaca Al-Quran. Banyak kamu baca Al-Quran, urusan dunia kamu pasti banyak akan selesai. Susah nak baca, kamu bacalah Al-Quran banyak. Ingat, Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan 2 kali khatam dalam sehari. Bermaksud dalam 30 hari berapa kali khatam? 60 kali. Kamu? Sekali? Setahun sekali? Siapa dia? Tengok. Mana? Ustaz sendiri pun seksa nak habiskan setahun sekali. Kamu dengan ni je kan? Dengan saya buat apa semua. Inilah kita sama-sama sekarang ni. Pada Imam Syafi'i, malam sekali khatam, siang sekali khatam. 60 kali. Faham? Dan orang yang menghafal Al-Quran, di akhirat nanti, Allah akan katakan, okey, bacalah Al-Quran. Fa'inna manzilatuka, tempat kamu, di mana ayat yang terakhir kamu baca. Faham? Ini kelebihan dia. Yang pertama lagi sekali saya ulangkan, Al-Quran bukan sekadar untuk kamu pandai membaca dan belajar tajwid. Bukan. Sebab dia ada ancaman lagi. Yang sebenarnya Al-Quran ni untuk difahami dan juga tadabbur kamu ulang-ulang. Masa inilah kamu akan dapati Al-Quran sebagai penawar, sebagai penyembuh, cahaya dan juga sebagai pemberi ketenangan dalam jiwa hidup kamu. Faham? Kalau sekadar membaca, kamu tak akan rasa tenang. Percaya cakap Ustaz. Baik. Cukup setakat tu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.